Indah sungguh si awan petang, berarak di celah pepohon ara. Pemanis kalam, selamat datang. Awal bismillah, pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat. Perpustakaan Negara Malaysia merakamkan ucapan ribuan terima kasih dan selamat mengikuti program ini menerusi aplikasi YouTube PNM TV Channel dan Facebook Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM. Yang berbahagia Datuk Abdul Aziz bin Chusoh, Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Yang berbahagia Datuk Dr. Sirajuddin bin Suhaimi, Timbalan Ketua Pengarah Operasi Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Yang berusaha Puan Salasiah binti Abdul Wahab, Ketua Pengarah Perpustakaan Negara Malaysia, Pengurusan Tertinggi JAKIM dan Perpustakaan Negara Malaysia. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, selamat datang ke Majlis Perasmian Karnival Semarak Jawi at JAKIM. Terlebih dahulu, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama di Majlis Perasmian Karnival Semarak Jawi JAKIM ini. Majlis berbesar hati mengucapkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan ribuan terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk Abdul Aziz bin Chusoh, Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia atas kesudian beliau hadir bagi menyerikan lagi majlis kita pada hari ini. Untuk makluman para hadirin yang dihormati sekalian, Karnival Semarak Jawi merupakan program utama pembudayaan tulisan Jawi Perpustakaan Negara Malaysia semenjak tahun 2011 dan merupakan inisiatif berterusan dalam usaha pemugaran tulisan Jawi dalam kalangan masyarakat Malaysia. Karnival Semarak Jawi at PNM pertama kalinya diadakan pada 5 hingga 8 Disember 2011 bersempena Persidangan Kebangsaan Tulisan Jawi kali kedua Anjuran Perpustakaan Negara Malaysia dan Universiti Pendidikan Sultan Idris Perak. Sehingga Ogos 2021, lebih daripada 200 program dan aktiviti pembudayaan tulisan Jawi melibatkan seramai 391,008 penyertaan telah dijalankan oleh Perpustakaan Negara Malaysia dengan kerjasama pelbagai pihak melalui platform bersemuka dan dalam talian. Dan antara program pembudayaan tulisan Jawi Perpustakaan Negara Malaysia adalah Karnival Semarak Jawi dan rancangan Klinik Jawi yang bersiaran di radio ikim.fm. Karnival ini berkonsepkan pendidikan kemasyarakatan iaitu tumpuan kegiatan pendidikan yang diselenggarakan di luar sistem formal dalam usaha untuk mencapai sasaran untuk membudayakan tulisan Jawi dalam masyarakat. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, bagi memohon keberkatan dan kemuliaan majlis kita pada pagi ini, majlis dengan sukacitanya menjemput Ustaz Muhammad Kalam Mazhar Rahman, Penolong Pengarah Kanan, Pegawai Hal Ehwal Islam JAKIM. Majlis dengan ini mempersilakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizq wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakarati maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzam wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Ghafar, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang memiliki segala rahmat. Engkaulah Tuhan yang mengurniakan segala barakah.
kepada sesiapa saja yang kau kehendaki. Ya Allah, kami mohon dari sisi-Mu rahmat dan barakah, kau kurniakanlah kepada kami, khususnya dalam majlis kami ini, majlis Karnival Semarak Jawi at Jakim yang kami adakan pada hari ini. Kau lancarkanlah perjalanan majlis ini sehingga ke akhirnya dengan baiknya, Ya Allah. Ya Allah, padamu jua kami mohon, kau kembalikanlah, kau semarakkanlah kembali tulisan Jawi dalam masyarakat kami ini, Ya Allah, sebagaimana pernah ia kecapi satu ketika dahulu. Segala urusan pentadbiran, segala urusan perniagaan, segala urusan pendidikan dilakukan dalam tulisan Jawi ini, Ya Allah. Ya Allah, padamu jua kami mohon doa ini diperkenan dan diterima. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma arham jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu wa minkum. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Semoga lafaz doa yang kita panjatkan sebentar tadi mendapat perkenan dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala hendaknya. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Muhammad Kalam Mazat Rahman atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Hadirin yang dihormati sekalian, majlis diteruskan dengan menjemput Yang Berusaha Puan Salasiah binti Abdul Wahab, Ketua Pengarah Perpustakaan Negara Malaysia untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Majlis dengan ini mempersilakan. Terima kasih saudari pengacara majlis Puan Nohamiza Muhammad Hanopiah, Penolong Pengarah Perpustakaan Negara Malaysia, dan pembimbing bacaan doa Ustaz Muhammad Kalam Mazat Rahman, Ketua Pengarah Kanan Hal Ehwal Islam Jakim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulil Amin. Sayyidina wa Habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang berbahagia Datuk Abdul Aziz bin Jusoh, Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Agama Islam Malaysia Jakim. Yang berbahagia Datuk Dr. Sirajuddin bin Suhaimi, Timbalan Ketua Pengarah Operasi Jabatan Kemajuan Agama Islam Malaysia Jakim, Barisan Pengurusan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia Jakim dan Perpustakaan Negara Malaysia dan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Pertama, marilah kita sama-sama merafakkan kesyukuran ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala dan selawat serta salam ke atas baginda Rasulullah Al-Amin, keluarga baginda dan para sahabat, kerana dengan izin dan kurnia serta curahan rahmat dan rahimnya kita dipertemukan dalam majlis perasmian Karnival Semarak Jawi at Jakim, Anjuran Perpustakaan Negara Malaysia dan Jabatan Kemajuan Agama Islam Malaysia Jakim. Yang berbahagia Datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, sejarah kegemilangan tulisan Jawi bermula di alam Melayu seawal abad ke-15. Ketika itu, tulisan Jawi menjadi bahasa lingua franca dalam semua urusan pentadbiran, adat istiadat dan perdagangan. Perjanjian-perjanjian penting antara raja-raja Melayu dengan pihak Portugis, Belanda dan Inggeris seperti perjanjian Sir Stamford Raffles dengan pihak Diraja Johor, Perjanjian Pangko 1874 dan Permasyuran Merdeka 1957 ditulis dalam tulisan Jawi.
penerusan sejarah kegemilangan tulisan Jawi di semenanjung Tanah Melayu dirancakkan melalui pergerakan pesurat kabaran seperti Akhbar Melayu Peranakan pada tahun 1907 dan Utusan Melayu pada tahun 1939 yang meniup gerakan nasionalisme Melayu dan perjuangan kemerdekaan tanah air. Semua peristiwa ini berlaku sebelum tahun 1960 di mana ketika itu semua masyarakat Melayu dan bukan Melayu menghayati penulisan dan perutusan dalam tulisan Jawi. Semenjak tahun 2006, Perpustakaan Negara Malaysia telah melaksanakan program-program berasaskan tulisan Jawi setelah diberi mandat oleh Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Warisan Malaysia, KETWA pada ketika itu. Ia bertujuan mengembalikan semula kegemilangan tulisan Jawi sebagai cara hidup masyarakat Malaysia di bawah jenama Semarak Jawi. Penjenamaan ini muncul setelah kementerian pada ketika itu merasakan penggunaan tulisan Jawi kian merosot dan berada di ambang kepupusan setelah merudumnya penerbitan bahan bacaan tulisan Jawi, majalah dan akhbar bertulisan Jawi. Justru Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Warisan Malaysia, KETWA telah melantik Perpustakaan Negara Malaysia sebagai urustia program pembudayaan tulisan Jawi di peringkat kebangsaan bagi menyemarakkan dan membangkitkan semula minat masyarakat Malaysia kepada penulisan dan pembacaan Jawi. Perpustakaan Negara Malaysia turut menjalinkan hubungan kerjasama bersama Kementerian Pendidikan Malaysia, Dewan Bahasa dan Pustaka, Perpustakaan Awam Negeri, Universiti-Universiti Tempatan, Utusan Melayu Berhad, Institut Kefahaman Islam Malaysia, Persatuan Seni Khot Kebangsaan dan pakar-pakar Jawi persendirian bagi tujuan melaksanakan program-program Jawi. Antara program anjuran Perpustakaan Negara Malaysia melalui hubungan kerjasama ialah menerbitkan akhbar sisipan Jawi Utusan Melayu Mingguan bersama Utusan Malaysia Sendirian Berhad, menerbitkan kit tatih Jawi bersama Kementerian Pendidikan Malaysia, sayembara cerpen kemerdekaan ke-50, perkemahan seni khot remaja, persidangan kebangsaan tulisan Jawi kerjasama dengan Universiti Perguruan Sultan Idris, pertandingan seni khot kebangsaan dan pertandingan uji minda Jawi. Manakala signature program iaitu program utama Perpustakaan Negara Malaysia ialah Karnival Semarak Jawi dan rancangan klinik Jawi di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia ikim.fm. Sehingga 2021, lebih daripada 200 program aktiviti berskala besar dan sederhana telah dijalankan oleh Perpustakaan Negara Malaysia dengan kerjasama pelbagai jabatan, agensi, NGO dengan penlibatan seramai lebih daripada 391,008 orang peserta. Setelah berabad lamanya, penggunaan tulisan Jawi kian hambar dan hampir tidak digunakan lagi setelah tulisan Rumi mula mendominasi seluruh aspek kehidupan dan perhubungan kita pada hari ini. Tulisan Jawi hanya diajar di sekolah-sekolah yang menjadi sebahagian daripada subjek pendidikan Islam. Namun, realiti ini tidak akan menjadi statik sekiranya kita bangkit bersama-sama dan menanamkan kesedaran akan kecintaan kepada tulisan Jawi. Semangat cintakan tulisan Jawi ini boleh dizahirkan dengan mengubah cara pemikiran dan persepsi kita terhadap tulisan Jawi. Terdapat 5 aktiviti berbentuk pertandingan tulisan Jawi dalam talian akan dijalankan pada 28 September sehingga 25 Oktober 2021 iaitu pertandingan Si Cilik Pintar Jawi, pertandingan Tinta Jawi Kreatif, pertandingan Cabaran Jejak Jawi,
pertandingan seni hot dan pertandingan pantun Jawi. Hadiah-hadiah menarik disediakan kepada para pemenang dan jangan lepaskan peluang untuk menyertai aktiviti khususnya pertandingan yang menarik ini. Saya menyeru kepada semua hadirin serta seluruh masyarakat untuk menyertai pelbagai aktiviti menarik yang telah disediakan oleh PNM dan JAKIM bagi menyokong usaha mendekatkan masyarakat dengan budaya penulisan dan pembacaan tulisan Jawi dan sekaligus dapat meningkatkan usaha untuk memartabatkan tulisan Jawi di negara kita. Yang berbahagia Datuk, tuan-tuan dan puan-puan serta hadirin yang dihormati sekalian, besar harapan saya agar program pembudayaan tulisan Jawi ini tidak terhenti di sini sahaja. Malah usaha atau inisiatif menyemarakkan tulisan Jawi akan dapat diteruskan dari semasa ke semasa dan mendapat sokongan yang padu daripada semua pihak. Akhir kalam, terima kasih sekali lagi kepada semua pihak yang telah menjayakan penganjuran Karnival Semarak Jawi at JAKIM ini. Tidak dilupakan ucapan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan para pengunjung maya yang memberi sokongan dan komitmen atas penganjuran Karnival Semarak Jawi at JAKIM ini. Semoga kerjasama sebegini akan dapat diteruskan pada masa akan datang dalam usaha memartabat serta melestarikan tulisan Jawi di Malaysia. Sebelum itu, ingin saya sampaikan dua rangkap pantun. Menganyam rotan di atas para untuk mengisi bekalan harian. Warisan bangsa sangga budaya. Tulisan Jawi membentuk perpaduan. Taman cempaka di laman seni, cantik disusun tak lekang dipandang. Tulisan Jawi indah berseri, ibarat sirih pulang ke ganggang. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Hadirin sekalian, jangan tertawan alpa duniawi, hanya indah serupa mimpi. Duhai pahlawan kesatria pertiwi, hulurkan madah kata perasmi. Maka dengan ini, majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan Yang Berbahagia Datuk Abdul Aziz bin Chusoh, Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, bagi menyampaikan ucapan beliau dan seterusnya merasmikan Karnival Semarak Jawi at JAKIM. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berusaha Puan Salasia binti Abdul Wahab, Ketua Pengarah Perpustakaan Negara Malaysia. Yang berbahagia Datuk Dr. Sirajuddin bin Suhaimi, Timbalan Ketua Pengarah Operasi JAKIM, Pengurusan Tertinggi Perpustakaan Negara Malaysia dan JAKIM, tuan-tuan, puan-puan yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana telah mengizinkan kita untuk mengadakan Karnival Semarak Jawi at JAKIM. Program ini merupakan kerjasama antara Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dan Perpustakaan Negara Malaysia PNM. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Yang Berusaha Puan Salasia binti Abdul Wahab, Ketua Pengarah Perpustakaan Negara Malaysia, kerana sudi mempelawai JAKIM buat julung kalinya sebagai rakan kerjasama bagi menganjurkan karnival yang memuatkan pelbagai program kesedaran tulisan Jawi ini. Saya difahamkan Karnival Semarak Jawi selama 2 hari bermula 28 sehingga 29 September 2021 ini merupakan program
Signature Perpustakaan Negara Malaysia semenjak tahun 2011. Sebelum musim pandemik ini, ia telah diadakan secara fizikal di beberapa buah negeri seperti Terengganu, Kedah, Negeri Sembilan, Perak dan Johor. Walaupun kali ini ia dilaksanakan secara atas talian, saya yakin ia tidak akan menjejaskan matlamat utama program, iaitu bagi menyemarakkan kesedaran dan penggunaan tulisan Jawi dalam masyarakat. Semua aktiviti dan program yang dirangka sepanjang Karnival Semarak Jawi ini tidak lain adalah untuk mempopularkan semula penggunaan tulisan Jawi, khususnya kepada generasi muda yang dilihat sudah semakin jauh dengan tulisan Jawi. Program-program adalah berkonsepkan informasi santai sesuai dengan golongan sasaran serta tema Karnival iaitu sensasi Jawi. Sebagai datuk, tuan-tuan, puan-puan, tulisan Jawi telah mula bertapak, seterusnya menjadi tulisan resmi di negara kita selari dengan kedatangan Islam ke rantau ini. Namun, selepas kedatangan penjajah yang memperkenalkan tulisan Romi, penggunaan tulisan Jawi telah menjadi semakin terhad dan terpinggir. Kesannya, generasi muda bahkan umat Islam secara keseluruhannya bukan sahaja terpisah daripada kebudayaan Islam, yakni tulisan Jawi itu sendiri, bahkan telah kehilangan makna-makna dan juga kefahaman yang Islami di sebalik setiap patah perkataan Jawi yang bersumber daripada bahasa Arab itu. Tulisan Jawi masih digunakan di kebanyakan negara yang mempunyai ramai penduduk berbangsa rukun Melayu. Contohnya di negara Brunei. Kerajaan Brunei telah mewajibkan penggunaan tulisan Jawi di papan tanda dan semua bentuk paparan umum di negara tersebut sejak tahun 1988. Selain itu, tulisan Jawi juga dicetak pada wang kertas dan kad pengenalan mereka. Apa yang menariknya ialah mereka merujuk sistem ejaan Jawi yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia. Di Malaysia, kesedaran mengenai tulisan Jawi ini dilihat sudah semakin meningkat. Namun bagi saya, masih boleh ditambah baik. Selain penggunaan tulisan Jawi dalam dokumen-dokumen resmi, agensi kerajaan terutama agensi Jabatan Agama Islam negeri-negeri, ada setengah negeri seperti Kedah, Terengganu, Kelantan dan Johor telah menggunakan tulisan Jawi pada papan-papan iklan dan nama jalan. Saya yakin inisiatif yang sama ini, jika dicontohi lebih ramai pihak, maka tentunya martabat tulisan Jawi di negara ini pasti akan lebih terjaga dan dipandang tinggi. Kita lihat negara-negara maju seperti Jepun, Korea, China, mereka tidak segan silu, malah berbangga dengan bahasa dan tulisan warisan tradisi mereka. Maka demikian juga, kita berharap tulisan Jawi akan terus dipelihara dan diangkat oleh masyarakat, khususnya generasi muda. Di peringkat agensi Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri Halal Agama dan JAKIM secara khususnya, kami mempunyai beberapa ketetapan yang telah diputuskan di peringkat pengurusan tertinggi berkaitan penulisan Jawi. Antaranya ialah penggunaan sekurang-kurangnya 30% tulisan Jawi pada banner atau banting dan sijil-sijil program. Selain itu, kita juga telah memperkenalkan hari Jumaat sebagai Hari Tulisan Jawi. Pada peringkat awal ini, semua kaki tangan akan memakai tanda nama
name tag tulisan Jawi pada setiap hari Jumaat, dan perkara ini kami akan tambah baik dari semasa ke semasa insya-Allah. Akhir kata, saya mengucapkan selamat menjayakan Karnival Semarak Jawi at JAKIM. Semoga setiap perancangan dan kerja yang kita laksanakan ini dikira sebagai amal kebajikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan lafaz yang mulia, Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya merasmikan Karnival Semarak Jawi at JAKIM 2021 ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk Abdul Aziz bin Yusof atas ucapan perasmian sebentar tadi. Hadirin sekalian, bagi meneruskan lagi acara kita pada hari ini, marilah bersama-sama kita menyaksikan persembahan montaj Karnival Semarak Jawi at JAKIM. Semarak Jawi, lafazlah huruf alif fathah, tulislah tajimha kha sampai ya. Belajar dan hafallah tulisan Jawi, kalam budaya dan peketir muli. Dengarlah bicara mereka yang ahli, mengkaji madah pujangga bistari, ilmu sarjana dan urusan negeri, adabnya tinggi, warisan Jawi. Akan ku angkat adab budaya, akan ku nobat warisan yang kekal, demi nilai khazanah bangsa, apalah harga emas sebungkal. Menulislah dengan huruf Jawi, membaca tulisan Jawi, gayakan hidup dengan budaya, jim alif waw ya. Semarak Jawi, lafazlah huruf alif fathah, tulislah tajimha kha sampai ya. Belajar dan hafallah tulisan Jawi, kalam budaya dan peketir muli. Dengarlah bicara mereka yang ahli, mengkaji madah pujangga bistari, ilmu sarjana dan urusan negeri, adabnya tinggi, warisan Jawi. Akan ku angkat adab budaya, akan ku nobat warisan yang kekal, demi nilai khazanah bangsa, apalah harga emas sebungkal. Menulislah dengan huruf Jawi, membaca tulisan Jawi, gayakan hidup dengan budaya, jim alif waw ya. Semarak Jawi. Demikianlah sekilas pandang sekelumit rasa persembahan montaj Karnival Semarak Jawi at JAKIM itu tadi. Baiklah, kini majlis beralih pula ke sesi bacaan kegemaran saya. Sedikit makluman berkenaan program ini. Program ini merupakan program galakan membaca yang diterajui oleh Perpustakaan Negara Malaysia, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya. Perpustakaan Negara Malaysia juga turut berkolaborasi dengan Jabatan Kemajuan Islam bagi menjayakan program ini. Program bacaan kegemaran saya memberi ruang dan platform kepada para pencinta buku untuk berkongsi bahan bacaan mereka dengan masyarakat umum. Perkongsian bahan bacaan oleh panel jemputan yang diundang diharapkan dapat memberi impak positif kepada para pembaca dan pencinta buku dalam usaha menggalakkan minat membaca dan menyebarluaskan program ini kepada pembaca-pembaca baharu. Program ini juga dilaksanakan sebagai salah satu pengisian Karnival Semarak Jawi at JAKIM yang bermatlamat mewujudkan negara membaca menjelang tahun 2030.
Dengan ini, PNM berbesar hati mengundang Yang Berusaha Dr. Lokman bin Abdul Rahman, Pengarah Bahagian Penerbitan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia sebagai panel bagi program Bacaan Kegemaran Saya, dan Ustazah Nazirah binti Abu Bakar, Pegawai Hal Ehwal Islam Jabatan Kemajuan Islam Malaysia sebagai pemudah cara bagi meneruskan sesi Bacaan Kegemaran Saya. Majlis dengan ini mempersilakan. Terima kasih kepada saudari pengacara majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu ala rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan dan puan, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah hari ini kita dalam segmen yang menjadi signature program Perpustakaan Negara Malaysia, iaitu segmen Bacaan Kegemaran Saya, khas sempena Karnival Semarak Jawi at JAKIM. Kami bawakan kepada anda orang nombor 1 buku di JAKIM, iaitu Dr. Lokman Abdul Rahman, untuk membicarakan berkenaan dengan buku kegemaran beliau. Dr. Lokman merupakan pengarah bahagian penerbitan JAKIM, dan hari ini kita alu-alukan doktor yang sudi untuk meluangkan masa bersama dengan kita hari ini. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar doktor? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah, nampak semangat doktor nak cerita buku yang kita nak kongsi hari ini. Banyak buku depan kita ni. Alhamdulillah. Tuan-tuan dirahmati Allah SWT. Hari ini doktor, bila kita sebut berkenaan dengan buku, ada orang menjadikan buku ni sebagai hobi. Ada orang menjadikan buku sebagai minat. Ada orang menjadikan buku ni sebagai satu kewajipan dalam hidup dia. Jadi antara semua-semua ni, kalau doktor secara peribadi, yang mana satu kategori doktor ni? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi pada saudari moderator, utamanya tahniah kepada Rusti yang mengendalikan program ni, khususnya untuk Semarak Jawi yang dikendalikan oleh Pustaka Negara dan juga pihak JAKIM bersama. Berbalik pada soalan tadi, kalau kita melihat pembacaan ini memang yang digunakan pada hari-hari kita membaca. Dan kalau kita melihat hari ini, bacaan itu tak boleh lari daripada sebahagian pada kehidupan kita. Dan setiap orang ada peranti di tangan. Itu juga satu bacaan, WhatsApp-nya dengan Google-nya dan sebagainya. Tetapi apa yang berlaku adalah setiap peribadi seorang itu ada minat tertentu. Dan sepatutnya bacaan itu menjadi keperluan hari ini. Dia bukan hanya sebagai habitual dalam kehidupan. Dan kalau kita melihat setengah-setengahnya menjadikan bacaan tidak menjadi bahan rujukan utama pada perkara-perkara yang menjadikan bahan bersandarkan fakta yang betul. Yang menyebabkan akhirnya kita hanya melihat bacaan sebagai fungsi picisan dalam kehidupan. Saya guna bahasa standard sikit. Dan saya rasakan kehidupan kita ni sepatutnya bacaan itu bukan beban, tapi dia adalah satu keperluan dalam kehidupan. Sebab itulah kalau kita tidak membaca, kita menjadi masyarakat yang terpinggir. Dan saya percaya ini semua membaca, tapi membaca bahan yang tidak betul, bahan yang tidak berfakta, bahan yang tidak boleh disahkan sumbernya. Jadi sepatutnya masyarakat ini menjadi masyarakat pembaca yang melihat di mana sumbernya dan di mana faktanya, supaya kita tidak menjadi mangsa kepada maklumat-maklumat bacaan yang kita ada dalam semua bentuk, sama ada bentuk teks ataupun bentuk media massa di alam maya. Itu pandangan saya. Okey, jadi doktor, saya pernah terbaca ada satu statistik yang mengatakan ramai rakyat Malaysia ni dia suka baca buku berbentuk fiksyen. Dan antara buku yang jarang ataupun kurang dibaca adalah buku berbentuk ilmiah dan sebagainya. Sebab tadi doktor sebut, salah memilih bacaan ni akan ada implikasi dia terhadap masyarakat. Jadi mungkin doktor boleh share sikit kalau macam doktor suka buku yang bagaimana? Ya, saya terima kasih kepada Nazirah yang tanya bagaimana. Sebenarnya saya membaca hampir semua skop tajuk yang ditulis oleh pengarang. Sama ada bentuk oleh kerana bidang saya adalah lebih kepada undang-undang dan syariah, perbandingan undang-undang, cooperative law. Itu antara gembaran saya sebab bidang pengajian saya. Tetapi kalau kita melihat keperluan hari ini, kita perlu melihat kepada pelbagai bidang yang perlu kita terokai. Ataupun kita sebagai pejabat awam yang perlu terdedah dengan pelbagai kepakaran. Dan dalam keadaan sekarang ini kita perlu merentasi bidang pengajian. Sebab katakan IT, walaupun kita bukan bidang IT,
Tetapi keperluan IT itu diperlukan oleh setiap individu untuk mengendalikan sama ada komputer, handset dan sebagainya. Dan buku-buku yang penting yang perlu diambil kira oleh setiap orang adalah, pertamanya, kalau kita berada dalam satu bidang, maka buku berkaitan pun kita perlu tahu. Katakan kita berada di JAKIM, libatkan pengurusan Hawai Islam, maknanya seorang itu mesti mengetahui apa berkaitan dengan bidang kerja kita. Yang kedua, buku-buku yang melibatkan isu-isu semasa. Dan buku-buku ini sentiasa keluar yang baru. Dan setiap pembaca perlu update apakah tajuk-tajuk yang terbaru dalam pasaran. Dan saya rasa JAKIM sendiri pun tidak kurang mengeluarkan buku-buku terbaru. Cuma yang dikeluarkan adalah buku-buku yang berbentuk ilmiah. Dan saya rasa kalau sekiranya kena ubah pandangan, tidak semestinya buku ilmiah itu payah dibaca. Tetapi buku-buku ilmiah ini kita perlu melihat peringkat-peringkat di mana yang perlu kita baca dahulu. Kalau kita sudah dapat keyword, kita akan mudah membaca walaupun pelbagai bidang. Cuma bidang-bidang pengkhususan, kalau kita bukan bidang perubatan, kita tak boleh baca lah. Kecuali merujuk kepada beberapa perkara kalau melibatkan fake wanita katakan. Dia ada berkaitan dengan anatomi manusia. Jadi kita boleh rujuk kepada mereka yang ada kepakaran dalam bidang perubatan. Jadi di segi maklumat asas, kita boleh merokai bidang walaupun bukan bidang kita. Ada ke siapa-siapa yang menjadi pendorong minat membaca doktor ni? Sudah pastilah orang tua saya. Sebab orang tua saya adalah sudah lama bersama di pondok, yang mana kita melihat, saya terdidik daripada kecil lagi, di rumah saya itu penuh dengan buku-buku kitab-kitab yang pelbagai bidang. Jadi saya masa kecil sentiasa berpegang, menyusun dan orang kata bermain dengan buku setiap hari. Jadi dalam kepala saya, selain saya pergi berkedai, kebun, saya balik tengok buku. Jadi masa itu memang tak larilah Jawi dan sebagainya, kita Arab. Jadi dalam kepala kita adalah di set mind bahawa buku adalah part of our life. Di samping kita kerjaya kehidupan, orang tua dahulu tidak lari daripada pertanian, berkebun, perniagaan dan sebagainya. Jadi daripada situ juga kita belajar untuk mendidik masyarakat, anak-anak kita, keluarga. Di rumah perlu kepada sudut di mana ada buku yang tersusun cantik. Jangan kita sempahkan buku itu, tapi kita setkan satu tempat supaya kita minat dan kita tertarik dengan buku itu. Selain kita menyusun tempat-tempat tertentu, mungkin kalau kita nak tengok perbandingan masyarakat, saya pernah berada di Europe dan termasuk berada di pengajian di UK. Kalau kita pergi mana-mana rumah Mak Saleh ni, orang putih ni, mesti ada buku. Walau macam mana miskin pun mereka. Dan dia menyusun, menempatkan buku di tempat yang sesuai supaya anak-anak mereka dan mereka membaca. Sebab itulah kita melihat orang putih ni di mana juga mereka mengembara, di tangan mereka ada buku. Dan selepas dia mengembara, dia akan menulis tentang di mana mereka pergi dan mereka akan ulas mengenai pengalaman mereka mengembara. Saya rasa ini sebahagian sepatut kita ambil kira. Kita ni banyak mengembara juga. Tapi bila kita balik, tak ada apa bahan yang boleh kita ceritakan. Kecuali bawa buah tangan, kenangan saja. Tapi ilmu, pengalaman, skill yang kita dapat pindahkan daripada negara yang kita lawati tidak ada. Ini antara perbezaan kita. Saya rasa mungkin kerajaan boleh galakkan dengan kita membuka permulaan ni, COVID untuk pelancongan, kita melihat supaya para pelancong ini selain dia pergi melancong, berehat, tetapi perlu berkongsi pengalaman daripada hasil mereka sama ada dalam tanpa luar negara. Sebab Malaysia ni banyak tempat-tempat yang menarik untuk kita kongsi bersama dan kita boleh berkongsi dengan masyarakat luar dan antarabangsa. Baik, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Taala, tadi doktor berkongsi pendorong untuk beliau membaca adalah kedua orang tuanya. Macam mana pula dengan tuan-tuan dan puan yang berada di mana pun ketika ini? Siapakah yang menjadi pendorong kepada tuan-tuan dan juga puan-puan untuk membaca? Kongsikan pengalaman anda di ruangan-ruangan komen untuk kami ketahui daripada mana berasalnya punca membaca dalam diri tuan-tuan dan puan-puan. Baik, doktor, bila kita sebut berkenaan dengan membaca, dia tak lari dengan menulis. Yeah. Ada orang, dia hanya boleh membaca tetapi dia tak boleh untuk menulis. Dan ada orang yang banyak bahan bacaan tetapi tak dikongsikan dengan orang lain dengan penulisannya. Bila saya perhatikan tuan-tuan dan puan, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan, doktor merupakan salah seorang penulis yang banyak menulis buku tuan-tuan dan puan. Dan buku beliau bukan sahaja berada di Malaysia tetapi juga berada di perpustakaan di luar negara. Nak tahu buku apa? Nanti kita minta doktor kongsikan. Baik, doktor, bila kita sebut keupayaan membaca dengan
keupayaan untuk diterjemahkan melalui penulisan, macam mana doktor dapat inspirasi untuk menulis dan apa yang mendorong doktor untuk membuat karya-karya sebegini? Okay, pertamanya mungkin berbeza soalan dengan saya, pandangan saya lah. Sebenarnya setiap orang boleh menulis selagi mana mereka boleh membaca. Sebab hari-hari kita menulis dalam WhatsApp kita dan mesej kita. Dan kalau di pejabat kita tengok di peringkat sama ada yang tertinggi sampai ke bawah, mereka menulis. Cuma apa yang ditulis dan bahan apa yang ditulis. Kalau kita melihat, saya tengok kalau saya menerimakan maklumat WhatsApp itu, kadang-kadang sampai ke 20 perkataan, 30 ayat. Jadi kalau kita tengok di situ, kita dah ada kemahiran untuk menulis. Asasnya. Cuma daripada kemahiran itu kita tak pindah, kita tak transfer bentuk artikel ke novel ke bahan penulisan yang mana kita boleh garap menjadi satu bahan yang boleh dikongsi bersama. Cuma bila kita tulis, kita biarkan, kita sempahkan dan kita anggap benda tak penting. Sebenarnya yang kita menyampaikan mesej itu, dia berbentuk perkataan, karakter semua, kita boleh ubah dalam bentuk satu idea yang tersusun kalau kita tahu apa yang kita tulis. Cuma kadang-kadang bila kita tulis, kita tulis bahan-bahan yang sia-sia. Jadi di situlah akhirnya yang kita perkataan-perkataan pun sia-sia. Sebab itulah sebelum kita tulis, kita fikir. Sebab itu saya personally lah sebelum saya tulis apa-apa walaupun dalam bentuk mesej, surat, ulasan, WhatsApp kawan-kawan, saya baca 2-3 kali baru kita hantar. Kalau tidak, saya tak hantar. Itu adab sebagai editor lah, penulis. Yang kedua, kita perlu melihat apabila kita menulis sesuatu, kita kena fikir dahulu. We have to think before we write something. Kadang-kadang orang tulis ni tak fikir. Bila kita fikir dahulu, maknanya kita tulis satu perkataan, ayat, mesej yang ada risalah ataupun makna yang nak sampai kepada orang lain. Sebenarnya tulisan ini adalah lambang. Ada lambang. Susunan daripada huruf ayat, akhirnya dia akan menyampaikan satu mesej ataupun risalah kepada siapa yang kita nak sampaikan. Kalau kami nazirah kepada sebagai penjawab awam, setiap hari kita keluarkan ayat-ayat berbentuk tulisan surat. Kalau melibatkan artikel kita masuk ke dalam majalah. Kalau yang habis, kita masuk dalam buku. Kalau ilmiah, kita jadikan tesis. Jadi semua ini adalah sebelah maklumat yang ditulis oleh manusia. Hasil daripada pemikiran kita. Sebenarnya masyarakat bertamadun lah yang banyak tulisan-tulisan. Dan yang penting sekali, kita perlu semarakkan kalau dalam konteks promosi Jawi ini. Sebab itulah kalau kita melihat bangsa Yahudi, tulisan Ibrani itu hampir-hampir pupus. Dan sudah pupus pun. Sebab apa? Sebab tidak ada orang menggunakannya. Dan hari ini kita melihat mengapa mereka dapat membina semua tulisan Ibrani itu. Sebab mereka menggunakan bahasa orang Palestin, bahasa Arab. Jadi kita melihat ramai orang Yahudi mempelajari bahasa Arab. Kita jangan lupa. Kita ingat orang Yahudi ini memanglah dimaki hamun orang Islam kan. Mereka telah mencerca sebab kejahatan mereka, tetapi mereka mempelajari bahasa Arab itu untuk membangun bahasa Ibrani dan membincang sebahagian daripada kata-kata Arab. Jadi kita perlu mengambil pengajaran di sini dalam membangunkan tamadun bangsa dan juga budaya kita. Kita jangan lupa bahawa tulisan Jawi dan bahasa Melayu inilah penting untuk membangun tamadun dan peradaban sendiri. Sebab itulah setiap yang kita tulis itu kita kena garap, ada maknanya tersendiri, sama ada kita dalam bidang pengurusan ke, perubatan ke, engineer ke, termasuklah dalam takbiran. Sebab apa yang kita buat adalah hasil daripada tangan kita dan merupakan bahan peradaban dalam satu bangsa kita. Baik, Masya Allah. Itu panjang tuan-tuan puan komen pandangan daripada doktor berkaitan dengan penulisan. Cuma doktor, kalau boleh doktor share. Sebab saya tengok ada beberapa buah buku yang doktor tulis agak tebal. Yeah. Ada orang, saya setuju. Semua orang boleh menulis. Cuma kadang-kadang dia tak tahu bagaimana nak mula untuk menulis. Mungkin doktor boleh share sikit daripada awal dulu macam mana doktor buat untuk mula menulis tu. Ya, sebelum kita menulis perkara-perkara yang agak berat, kita tulis perkara yang mudah dulu. Contohnya, kalau kita berada di JAKIM ini atau sebagai penjawab awam, kita banyak diberi ruang untuk menulis. Termasuklah dalam website, dalam majalah dan akhbar. Dan akhbar sekarang ini memang mencari-cari penulis yang boleh menyumbang idea dan artikel. Jadi kita rekat mulanya tak perlulah memikir perkara yang berat-berat. Cukup mungkin artikel ringkas sekitar 500 hingga 800 perkataan
Jadi dengan itulah kita membangunkan tulisan kita. Itu mula yang kecil sampai kepada perkara-perkara yang berat. Kalau kita memikir sesuatu itu nak buat katakan sampai ke 300 muka surat, jadi mustahil. Jadi untuk memudahkan penulisan kita mulakan yang kecil-kecil dulu, yang kecil dulu. Samalah kalau kita dalam pengajian kita mulakan dulu dengan sekolah menengah, sekolah rendah, menengah, universiti sampai master PhD. Jadi kita tak terus tulis kepada PhD. Jadi daripada begitu juga dengan penulisan. Dengan penulisan ini kita mulakan yang ringan dulu. Daripada situlah kita bangunkan dengan tambah bahan-bahan yang kita telah tulis dan kita susun menjadi sebuah buku yang cantik. Memang saya setuju dengan pandangan Nazirah. Kita patut membangunkan penulisan itu di mana juga kita berada dan kita jadikan sebagai bahan rujukan kepada masyarakat umum. Dan sebahagian daripada buku-buku yang saya tulis sendiri pun, saya ada pelbagai bentuk sama artikel, majalah, buku-buku ringkas dan termasuk sebahagiannya telah dikeluarkan di New York dan sebahagian terjemah dalam bahasa Jepun oleh salah saya bentang di Takashiko University. Ringkas saja 150 muka surat yang berkaitan dengan halal. Dan mereka ingin berkongsi pengalaman yang saya tulis yang tidak ada di Jepun. Dan kita tengok bahawa ni sukan Olimpik di Jepun 2020 sebenarnya mengambil berat tentang pengongsian pengalaman halal di Malaysia. Kebetulan saya tulis buku halal ini pada tahun 2009 lagi. Mereka menterjemahkan dalam bahasa Jepun. Oleh kerana pengurusan halal tidak ada di Jepun, mereka menggunakan pengalaman kita untuk dibentangkan dan digunakan pengurusan itu di Jepun. Walaupun benda yang sikit, tapi dikembangkan peringkat antarabangsa. Itu satu pengalaman ataupun pengurusi yang penting untuk kita sebarkan bersama. Baik, terima kasih Doktor. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah SWT. Itu kata kuncinya, sikit-sikit, lama-lama akan jadi bukit. Kata orang putih, Rom tidak dibina dalam masa 1 hari. Dan pepatah Arab kata, man sara ala darbi wasala. Siapa yang mulakan satu langkah, pasti akan sampai ke destinasinya. Baik, jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah SWT, kita akan terus kepada perbincangan berkenaan dengan buku kegemaran doktor hari ini. Kita nak tahu apa buku pilihan doktor untuk dikongsikan dengan kita. Kita nak tahu apa kandungan yang ada di dalam buku ini. Jangan ke mana-mana, tunggu sehingga selesai program kita hari ini. Baik doktor, tadi kita dah cakap berkenaan dengan budaya membaca. Kita dah cakap berkenaan dengan nak menulis. Hari ini sempena dengan segmen buku kegemaran saya ni, buku apa sebenarnya doktor nak cerita kepada kami ni? Ya, depan saya ni ada, di tangan saya ni ada buku biografi ulama Malaysia. Tajuknya Syekh Abdullah Basmeh, tokoh tafsir Malaysia. Penulisnya adalah Wan Razimah Hassan yang dikeluarkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Itu promosi Dewan Bahasa pula pada pagi ini. Okey, buku ni doktor, kalau kita tengok dia punya jenis penulisan ni biografi ulama Malaysia. Kenapa doktor pilih buku biografi? Ini adalah tokoh. Tokoh walaupun setengahnya memang kategori bukan ulama, tapi hasilnya lah sebagai seorang ulama. Dan kalau kita melihat beliau adalah kelahiran daripada bapa daripada Yaman, ibu daripada Arab Saudi. Saya sempat baca fast reading lah. Dan kalau kita melihat buku ni pun ditulis dalam bahasa yang mudah. Walaupun dihasil dari tulisan Wan Razimah daripada KUIS ini, College Universiti Islam Selangor, dihasil daripada kajian master dia, kemudian diubah suai dalam bentuk buku. Dan yang menarik buku ini adalah dia menyusun tentang pengalaman hidup seorang tokoh di mana Syekh Basmeh ni tak masuk universiti pun. Saya baca apa hebat sangat dia ni. Dia hanya sampai peringkat darjah 5 saja. Tetapi kehebatan beliau adalah apabila macam tadilah berbalik dari tadi. Dia menulis sedikit-sedikit bermula daripada bantahan di kalangan pelajar di sekolahnya. Dia marah kepada para pelajar Melayu oleh kerana dia orang darah Arab. Dia buat bantahan dengan tulisan sedikit dalam majalah-majalah ringkas, kata-kata ringkas, sikap di kalangan pelajar-pelajar di sekolah dia. Dan akhirnya dia menulis lagi, dihantar ke dalam utusan Melayu, Warta Melaya. Akhirnya dia lagi berminat sebab hasil tulisan ini dikeluarkan. Sedangkan latar belakang beliau bukan sebagai tokoh akademik pun, hanya darjah 5 saja. Tetapi kalau kita melihat kemudiannya,
Sebenarnya tadilah dia minat membaca sehingga dia mencari seorang guru yang akhir menjadi bapa angkatnya, dan di rumah guru itu ada perpustakaan dan diulang-alik di rumah tersebut, dan bukulah menjadi bahan santapan harian sehingga dia menjadi seorang penulis yang terkenal. Ini antara secara ringkasnya sejarah latar belakang buku ini. Biografi ulama Malaysia Syekh Abdullah Basmih. Okey. Syekh Abdullah Basmih tu kalau dengan Jakim dia memang kita kata antara tokoh yang sangat dekat lah. Ya. Sebab Jakim tuan-tuan dan puan ada terbitkan satu karya tafsir pimpinan Ar-Rahman kepada pengertian Al-Quran yang dibawa oleh Syekh Abdullah Basmih ni. Saya ada baca sempat belek sikit buku ni, dan ada satu petikan tuan-tuan dan puan yang sangat menarik menyebut Pendeta Zakba pernah memuji Syekh Abdullah Basmih kerana penterjemahan yang sangat mudah untuk difahami bila mana beliau membuat karya terjemahan berkaitan dengan sejarah hidup Nabi SAW. Nak cerita apa tuan-tuan puan? Nak cerita kadang-kadang ya, kerana yang bermula daripada sedikit itulah akhirnya dapat jadi satu benda yang sangat bermanfaat kepada masyarakat secara keseluruhan. Maka tuan-tuan puan yang ada rasa nak menulis, ada keinginan nak menulis, mungkin hari ini boleh mula untuk menulis. Siapa tahu suatu hari nanti karya kita boleh jadi seperti yang dah pun tercatat dalam sejarah yang ditulis antaranya oleh Syekh Abdullah Basmih. Doktor, saya ada jumpa dalam satu bab dalam buku ni. Dia sebut berkenaan dengan sifat-sifat yang menjadi peribadi Syekh Abdullah Basmih. Jadi kalau tengok dalam buku ni, saya rasa kalau kita nak kaitkan dengan yang Doktor kongsi awal tadi, kekuatan peribadi ni datang daripada kekuatan ilmu. Yeah. Jadi mungkin Doktor boleh kongsi sikit berkenaan dengan peribadi Syekh sendiri. Beliau dilahirkan di Mekah, dan walaupun pengajian tidak begitu tinggi, tapi pelibatan kegigihan dia mencari ilmu itu adalah akhirnya memberi sumbangan besar dalam karya dia. Jadi ciri pengajian tinggi ini tidak menjadi syarat untuk menjadi tokoh yang hebat, tapi dia cuma sebagai instrumen laluan untuk mencapai kerjaya. Sebab saya ni kalau kita melihat selain daripada kita belajar, kita perlu kemahiran, dan penulisan ini sebahagian kemahiran. Maknanya bukan menafikan keperluan kita belajar, itu satu keperluan, tetapi dia tidak menjadi syarat sehingga seorang itu ada master PhD baru boleh mula. Syekh Basmih membuktikan bahawa dia hanya CJ Darjah 5 saja. Dan selain daripada itu, dia sentiasa mengasah penanya dengan menulis perkara yang berlainan. Kalau kita melihat kekuatan dia, sehingga beliau membaca buku Shakespeare dalam sastra bahasa Inggeris. Ini satu yang hebat. Maknanya bukan calon-calon orang lah. Dia boleh bahasa Arab, bahasa Melayu, dan dia mengkaji sastra yang lain, termasuk sastra Inggeris. Sebab tu dia menterjemah dalam bahasa yang mudah. Kekuatan dia, kita melihat, saya merasa terpanggil untuk mengulas di sini, slot ini. Kita melihat apa yang ada dalam masyarakat adalah pertama tafsir pimpinan Rahman, hasil tangan dia. Yang kedua mustika hadis, hasil tangan Syekh Basmih. Dan sehingga hari ini, buku ini, kitab tafsir ini, Quran telah dicetak, saya rasa dalam versi yang berada di tangan saya untuk dikeluarkan versi baru yang ke-10. Cuba bayangkan seorang tokoh yang terjah 5 buku dia terjemahan di Quran itu, sehingga hampir saya selebih mungkin pencetak-pencetak lain akan yang cetak juga di bawah Jakim sendiri 10 kali, dan kita akan keluarkan versi yang baru untuk melihat aspek-aspek yang klasik kita modernkan, tapi masih mengekalkan karya asal dia. Yang kedua mengenai tafsir Rahman, tafsir Pipin Rahman adalah tafsir bahasa Melayu yang pertama di negara kita. Secara rasmilah mungkin ada yang lain, tapi bentuk-bentuk yang tidak sempurna, tapi yang dihasilkan oleh Syekh Basmih ada yang lengkap. Yang kedua mustika hadis. Mustika hadis ini, hadis hanya pengajian terkenal di kalangan masyarakat India, tetapi melalui penulisan Syekh Basmih ini, masyarakat kita belajar di surah masjid menjadikan bahan pengajian utama, di mana buku ini, kitab beliau sentiasa menjadi bahan untuk kajian universiti, dan universiti pun di peringkat pengajian-pengajian syariah, usuluddin, hadis, mereka merujuk kitab-kitab ataupun tulisan Basmih ini sebagai bahan utama untuk rujukan pengajian. Inilah hasil sebagai seorang yang tidak belajar tinggi, tapi orang yang tinggi merujuk buku-buku mereka. Satu perkara yang menarik biografi seorang tokoh ulama di Malaysia. Doktor, kalau perhati dalam buku ni ada di tangan doktor dan ada satu di tangan saya. Kalau tuan-tuan puan boleh dapatkan yang menarik doktor, di lampiran tuan-tuan puan
ada disertakan sekali pada bahagian lampiran tu surat-surat dalam tulisan Jawi daripada Pendeta Za'ba, daripada ayah kepada Syekh Basmih, tuliskan surat kepada beliau dalam tulisan Jawi ini yang pada saya hari ini dah mungkin hilang dalam masyarakat kita ni, Doktor kan. Orang hari ini lebih selesa memilih tulisan Rumi. Jadi bila kita tengok berkenaan dengan yang dikongsikan oleh doktor tadi, peribadi Syekh Abdullah Basmih itu sendiri, saya ada jumpa satu petikan nak cerita untuk menulis ni perlu ada keberanian, Doktor. Nak berani nak utarakan pandangan, berani nak utarakan pendapat. Hatta untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan, Syekh Abdullah Basmih ni sangat berani dia sehingga dia berani untuk menjemput Perdana Menteri Singapura ketika itu untuk sama-sama berdebat pada isu yang dia tak persetujui. Maka jadi mungkin doktor boleh kongsi sikit, Doktor. Bila kita sebut berani nak menyuarakan pandangan, ya, berani nak mengutarakan. Saya ada baca beberapa artikel yang doktor tulis, tuan-tuan dan puan, yang mungkin pada setengah orang dia lebih suka untuk ambil jalan selamat, Doktor. Jadi mungkin kita macam mana kita nak gunakan keberanian kita ni untuk kita jadikan benda yang bermanfaat dalam penulisan kita. Silakan, Doktor. Ya, dua perkara yang saya sempat bacalah yang keberanian Syekh Basmih ni. Pertama, beliau menegur Lee Kuan Yew yang menjadi Perdana Menteri Singapura tentang kedudukan jumlah penduduk Melayu yang tersingkir di Singapura masa itu, sebab Singapura membuka kepada pendatang asing. Masa itu walaupun kita panggil Inggeris itu penjajah, mereka pendatang asing di Singapura. Yang kedua datang daripada India, China yang memenuhi, sedangkan penduduk asal di situ owned by Malay. Jadi kat situ keberanian Basmih menegur Lee Kuan Yew, dan Lee Kuan Yew menyebut dalam buku itu ini satu cabar yang besar pada beliau, sedangkan beliau hanya sebagai penulis biasa, sebagai wartawan. Yang kedua, dalam pembentangan di Singapura juga, seminar, beliau mendesak supaya bahasa Melayu melalui tulisan Jawi itu dibangunkan semula. Sedangkan sudah tentulah di Singapura itu lebih kepada tulisan Rumi dan bahasa Inggeris. Ini dua perkara karakter yang berani. Dan karakter ini menunjukkan bahawa dia menyampaikan idea itu sebab tulisan inilah menyampaikan mesej kepada pihak yang kita nak sampaikan maklumat. Jadi keberanian beliau adalah ada pendirian sendiri yang walaupun akhirnya beliau terpaksa dengan desakan itu dia pulang ke Malaysia, balik semula sebab dia bekerja di Singapura, sebab Singapura agak membangun berbanding dengan Malaysia ketika itu. Dan Singapura masa itu adalah sebagai negara yang cosmopolitan, jadi peluang diambil itu. Oleh kerana saya melihat Syekh Basmih adalah orang yang future thinker, sebab dia menggunakan kecepatan di Singapura yang lebih advance di segi komunikasi, perhubungan, media dan sebagainya. Dan kesempatan itulah dia menggunakan dengan tinta dia, akhirnya dia terpaksa menanggung, dan dengan itu juga beliau sebenarnya dilantik sebagai penulis sebagai penulis sebahagian daripada wartawan di utusan Malaysia. Inilah keberanian beliau sebenarnya. Baik, tuan-tuan puan dirahmati Allah SWT, tadi kita tengok bagaimana keberanian Syekh Basmih akhirnya memberikan sesuatu yang kita kata bermanfaat untuk masyarakat secara keseluruhan. Dan untuk makluman tuan-tuan puan juga, kalau kita baca dalam buku ni diceritakan bagaimana siaran langsung yang mempamerkan perdebatan di antara Perdana Menteri Singapura ketika itu dengan Syekh Basmih ni mendapat rating yang sangat tinggi, maknanya ditonton oleh orang. Dan kerana perdebatan tadi, rancangan radio pengajian Islam yang dikendalikan oleh Syekh Basmih ini terpaksa ditutup kerana desakan daripada pihak-pihak tertentu. Jadi kita tengok segala perjuangan seorang tokoh ulama hari ini bukan mudah untuk membawa hasil yang baik kepada masyarakat. Maka kita mengharapkan perjuangan Jawi ini kita dapat teruskan dengan kempen-kempen seperti Semarak Jawi, yang mudah-mudahan semua orang boleh bekerjasama untuk kita pastikan tulisan ini tidak terhapus daripada zaman kita ini, tuan-tuan puan. Baik, Doktor. Kalau tengok daripada tulisan Wan Ramizah Hassan ni, dia sebut dalam sepanjang hayat Syekh Basmih ni dia ada tulis buku lebih daripada 30 buah buku. Jadi ini sebenarnya jumlah yang agak banyak lah. Maknanya dari sudut kemampuan untuk menulis yang hari ini tak agak sukar untuk kita cari tokoh-tokoh yang boleh menghasilkan buku dalam kuantiti yang banyak. Jadi mungkin apa pandangan doktor, buku-buku yang ditinggalkan oleh Syekh Basmih pada hari ini kita tengok dah
agak jarang dibincangkan dalam masyarakat secara terbuka. Hatta Syekh Abdullah Basmih ni mungkin ada orang tak kenal pun Doktor. Kan? Jadi mungkin apa pandangan Doktor berkenaan dengan kalau kita boleh sentuh sikit budaya membaca dalam masyarakat kita ni Doktor? Yalah, terima kasih kepada Ustazah Nazirah. Ini satu tokoh yang hebat. Kita tak boleh fikir zaman beliau berbanding zaman kita. Sepatutnya kita lebih banyak menulis berbanding dengan beliau. Sebab kita ada komputer, kita ada notebooks, kita ada macam-macam software yang kita boleh sampaikan penulisan kita. Memang sebagai penulis yang hebat ini, sebenarnya dia menulis bukan hanya untuk berkarya, tapi beliau menulis tujuan adalah untuk mengulas isu-isu semasa yang berlaku dalam masyarakat. Mengulas. Yang pertama ulasan. Yang kedua, dia berani mengkritik. Dia berani face to face. Sebab dia ada fakta sendiri. Contoh yang isu tadi, mengkritik Singapura, lingkungan USV, kerana walaupun beliau berdarah Arab, tetapi dia melihat dari segi ketidakadilan berlaku di Singapura kerana bangsa Melayu dipinggirkan apabila kerajaan memberi peluang kemasukan banyak orang-orang asing sehingga mengganggu kedudukan orang Melayu di Singapura. Dan akhirnya beliau telah ditersingkir balik ke Semenanjung. Ini satu elemen penulisan yang berani, bukan setakat menulis setakat berkarya, tetapi mengkritik apa yang berlaku dalam realiti hari itu. Seterusnya dia bukan setakat menulis dalam utusan, begitu juga Warta Melaya, tetapi beliau menterjemah kitab-kitab Arab ke dalam bahasa Melayu. Oleh kerana beliau adalah berdarah Arab dan ada kekuatan bahasa Arab, dan kekuatan dia itu dia menggabung pelbagai bahasa dan dia mencanaikan semua itu menjadi dalam tulisan bahasa Melayu. Dan saya melihat sebahagian besar itu adalah terjemahan daripada buku-buku Arab untuk dihidangkan penulisan itu dalam bentuk risalah kitab yang boleh dikongsi bersama oleh masyarakat. Akhirnya tulisan beliau itu digunakan oleh masyarakat sehingga hari ini. Dan saya sendiri sebenarnya apabila diminta mengulas cari tokoh ni, saya sendiri pun, Nazirah dan semua para penonton, tak tahu Syekh Basmih ni sebenarnya adalah seorang yang begitu banyak menulis. Bila saya membaca buku ni baru tahu rupanya itulah karya hasil tulisan beliau, yang mana beliau ini menulis hampir kalau kita melihat keluhan kehidupan dia itu, hampir gerak kerja dia itu dia menulis. Jadi kita melihat di sini, inilah budaya dalam Islam, Iqra' bismi rabbik. Kalau dalam surah Muzammil menyebut faqra'u ma tayassara minal Quran. Iqra', membaca. Daripada kepahaman beliau itu mendalam, dia tulis. Dia menganalisa. Iqra' ni bukan setakat kita membaca secara ringkas, tapi hasil kita membaca, kita mendapat satu karya yang baru dan kita menggunakan bahan bacaan kita itu untuk kita menulis. Sebab kalau kita baca Quran, ada je saja kita mendapat perkara yang baru. Ini satu mukjizat. Sebab Quran itu memberi rangsangan pemikiran, menggerakkan minda, dan akhirnya kita mendapat sentiasa idea baru dan kita boleh menjawab perkara yang berlaku di sekitar kita. Dan kalau kita melihat balik sumbangan beliau ini, satu karya yang mengagumkan kita, dan beliau telah menjadi salah seorang tokoh mahijrah dalam mengambil kira sumbangan kepada masyarakat Islam. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, macam yang Doktor sebut tadi, kerana jasa dan juga sumbangan Syekh Basmih kepada rakyat Malaysia, terutamanya dari sudut keilmuan, kerajaan Malaysia telah menobatkan beliau sebagai tokoh Ma'al Hijrah pada tahun 1415 yang lalu. Tahun bila? Tahun masih 1415. Tuan-tuan cuba cari, bilakah tahun tersebut beliau dianugerahkan sebagai tokoh Ma'al Hijrah. Baik Doktor, bila kita sebut berkenaan dengan Syekh Abdullah Basmih dan juga perjuangan penulisan dan juga perjuangan jawi beliau Doktor, kalau tengok hari ini masyarakat kita, bila kita sebut berkenaan dengan trend budaya membaca tak sama dengan budaya barat. Jadi mungkin Doktor boleh share sikit daripada pengalaman Doktor dah pernah pergi macam-macam negara dah Doktor. Ada tak yang menarik berkaitan dengan jawi dengan masyarakat barat ni Doktor? Ya, kalau terima kasih kepada moderator Ustazah Nazirah. Sebenarnya jawi ini bukan tulisan yang asing bagi masyarakat Nusantara. Walaupun kita sendiri pun telah cuba menghidupkan di bawah JKMC dan di bawah Pusaka Negara, kita berusaha menempatkan kembali di pesada dunia. Sebab sebelum ini kalau kita melihat jawi telah menjadi tulisan lingua franca, maknanya di bawah
Empire besar Melaka telah menggunakan sebagai tulisan rasmi empire, bukan negara. Jadi di situ kita melihat sebahagian besar empire itu Nusantara, termasuklah Filipina, Indonesia, Champa, sudah tentulah Melaya dan juga Brunei masa itu menggunakan rasmi. Dan rujukan kita dalam tulisan-tulisan yang lama tu bukannya 17 ke 15 yang lepas. Yang kemudian 18 tu masih menggunakan perjanjian antara Inggeris, British dalam perjanjian dengan gaji-gaji pun guna tulisan Jawi. Jadi bukan satu perkara yang baru. Sebab itu depan saya ni, Nazirah, saya sempat bawa tadi A Grammar of the Malayan Language, Introduction, sebagai perkenalan. Dan kita melihat buku ini dikeluarkan oleh di London pada tahun 1812. 1812. Jadi orang Inggeris dah susun satu dictionary bagaimana nak belajar tulisan Jawi. Ditulis ini kitab ilmu Nahwu dan Sorof dari bahasa Melayu dalam tulisan Jawi dan dihuraikan dalam bahasa Inggeris. Jadi di sini kita melihat penjajah yang datang ke Nusantara ini sebenarnya mereka telah menguasai tulisan Jawi. Sebab mereka telah menyusun, dan buku ini telah dikeluarkan di London, dan inilah hasil kajian mereka secara ilmiah, satu-satu perkataan dihuraikan, dan mereka menguasai tulisan Jawi sebenarnya. Jadi pada sini kalau sekiranya kalau kita inilah orang Melayu Muslim pula tu duduk di Malaysia, masyarakat Nusantara ini tidak boleh menguasai tulisan Jawi, amat malanglah, dan satu karya malukanlah kalau kita mengaku kita bangsa Melayu Muslim pula tu, kalau kita gagal memahami dan menguasai. Mungkin nak tulis tu setengah-setengahnya mungkin susahlah sebab dah belajar daripada sekolah rendah dalam tulisan Rumi. Dan sebenarnya kalau kita melihat mengapa tulisan Jawi ini mendapat tempat, sebab komunikasi semasa itu adalah sebagai sebuah kerajaan empire menggunakan semua urusan rasmi melalui tulisan Jawi. Jadi sama ada mereka adalah tulis daripada bangsa apa, Cina ke Belanda, Portugis, mereka terpaksa membelajar bahasa ini, termasuk Inggeris. Saya percaya Jepun sendiri menggunakan tulisan Rumi. Dan tulisan Jawi ini dalam komunikasi juga hubungan rasmi dengan kerajaan. Sebab masa itu adalah tulisan rasmi di bawah kerajaan Empire Melayu Melaka. Dan kita kena bayangkan bila menyebut Empire Melayu Melaka ini bukan Melaka sekarang ini, tetapi sebuah kerajaan yang besar seperti Daulah Islamiah, Daulah Osmaniyah yang menguasai dunia masa ketika itu. Ini satu perkara yang menarik yang perlu kita kaji. Sebab itulah kalau kita pergi ke pustakaan besar dunia macam di London, Oriental School London, ada buku-buku Jawi dan ditulis semula dan dikaji oleh pekaji-pekaji barat. Begitu juga di Jerman. Cuma bila kita melihat sekarang bila sebut Jawi, oh ini tidak advance. Rupa-rupanya mereka menguasai, dan mereka semasa jajah di negara-negara Asia ini, mereka telah membawa berkapal-kapal semua kitab-kitab Melayu, walaupun buku itu bukan hanya buku kitab dan bentuk agama, termasuklah perubatan yang ditulis dalam tulisan Melayu. Sebab hasil kajian itu kita melihat banyak juga hasil-hasil sains yang ditulis oleh pengalaman kehidupan orang Melayu itu, termasuk bahan-bahan perubatan yang melibatkan pengguna bahan-bahan kimia untuk digunakan dalam kehidupan untuk mengubati sakit-sakit, penyakit-penyakit masyarakat Melayu. Sebab masyarakat Melayu telah ada tamadun yang tinggi ketika itu. Ini yang patut kita sedarlah. Bukan kita hanya bergantung pada tamadun barat, tapi kita telah berjaya membina tamadun, dan tulisan Jawi ini sebagai tool, alat untuk kita memperdalami ilmu pelbagai bidang, bukan hanya untuk agama saja. Baik, tuan-tuan puan dirahmati Allah SWT, panjang tadi dikongsikan oleh doktor berkaitan dengan perjuangan tulisan Jawi yang hari ini bukan sahaja diambil manfaat oleh bangsa Melayu tapi juga sehingga kepada orang-orang barat. Maka alangkah rugi seperti yang dikatakan oleh doktor tadi, kalau kita tidak menjaga tulisan kita ini, maka mungkin kita akan sampai satu masa anak-anak cucu cicit kita tak lagi mengenal apa itu tulisan Jawi. Dan kalau kita di JAKIM ni tuan-tuan dan puan, kita hari Jumaat dah diisytiharkan sebagai hari untuk menulis ataupun menggunakan tulisan-tulisan Jawi. Maka kita harapkan kempen Semarak Jawi ini akan terus berkembang, merentas kementerian, merentas agensi dan jabatan untuk kita sama-sama terus membawa budaya penulisan Jawi ini untuk dijadikan sebagai legasi kepada
generasi yang akan datang. Jadi doktor mungkin sebagai akhirnya untuk kita sebut pesanan akhir sebelum kita berakhir dengan slot bacaan kegemaran saya ni, mungkin doktor boleh berikan sedikit pesanan terakhir kepada masyarakat, khususnya generasi muda, sebab hari ini dengan cabaran teknologi, dengan tawaran daripada media-media sosial dan sebagainya, hari ini budaya membaca dah kita sebut makin jauh dengan masyarakat kita hari ini. Jadi mungkin doktor ada satu dua kata terakhir untuk kita berikan kepada mereka. Silakan doktor. Terima kasih Najrah. Sebagai ayat-ayat patah terakhir, sebenarnya pembacaan itulah satu keperluan dalam kehidupan kita. Sama ada kita apa saja kita membaca, sama ada berbentuk media massa, text message, membaca akhbar, membaca buku dan sebagainya. Sebab itu semua adalah sebagai maklumat tambahan untuk kita meneruskan kehidupan sama ada di bidang kerja dan kita berkomunikasi dalam masyarakat. Seterusnya, pembacaan adalah untuk membangun minda kita. Bangsa yang membaca, ia akan membangunkan minda dan dia akan membangun masa depan mereka. Tanpa membaca, kita akan kekurangan ilmu dan maklumat dan kita akan menjadi masyarakat terbingkir dalam perkembangan arus media yang begitu cepat dan mencabar pada hari ini. Dan kita doakan usaha Semarak Jawi ini, selain kita menghidupkan peradaban bangsa melalui tulisan yang menjadi tulisan tradisi yang begitu rapat dengan Islam dalam bentuk bahasa Arab, tetapi kita juga jangan lupa dengan cabaran ilmu ini kita perlu menapis maklumat-maklumat kita ada yang berada di hujung jari kita. Walaupun kita digalakkan membaca, tapi bacalah bahan-bahan yang terpilih yang sesuai untuk membangunkan jiwa dan minda kita. Terima kasih, itulah pandangan saya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih banyak doktor atas perkongsian. Tuan-tuan puan, ini dia Dr. Luqman Abdul Rahman, pengarah bahagian penerbitan JAKIM, orang kuat buku yang berada di JAKIM, berkongsi dengan kita hari ini biografi ulama Malaysia, penulisan berkenaan dengan Sheikh Abdullah Basmih, tokoh tafsir Malaysia. Jadi sehingga akhir ini, kalau boleh saya sebut, ya, bangsa yang membaca adalah bangsa berjaya. Dan jom kita ramai-ramai semarakkan kempen Semarak Jawi bersempena dengan Karnival Semarak Jawi at JAKIM 28 sehingga 29 September 2021. Dan hari ini tuan-tuan puan, nak membaca ada di hujung jari, tinggal lagi kita nak buat ataupun tidak. Perpustakaan negara sendiri dah tawarkan akses untuk kita dapatkan secara maya buku-buku yang kita berminat untuk baca. Jadi boleh teruskan melayari portal-portal sebegini untuk kita dapatkan maklumat yang lebih banyak lagi. Dan kita doakan secara bersama mudah-mudahan budaya membaca menjadi budaya dalam masyarakat kita hari ini. Jadi sehingga cukup sekadar itu. Terima kasih banyak-banyak kepada tuan-tuan puan yang bersama dengan kami daripada awal sehingga akhir segmen buku kegemaran saya ini. Dan untuk itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada saudari pengacara majlis. Dengan berakhirnya program bacaan kegemaran saya, maka berakhirlah sudah majlis perasmian Karnival Semarak Jawi at JAKIM pada hari ini. Bagi pihak urus setia, kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih serta ampun dan maaf sekiranya terdapat kekurangan sepanjang majlis ini berlangsung. Dan Perpustakaan Negara Malaysia juga merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua hadirin yang bersama-sama meluangkan masa mengikuti Karnival Semarak Jawi at JAKIM ini. Sekian bersua lagi. Sekian saja saya Nur Hamiza Muhammad Hanopiah dan saya sudahi dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat.